الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخوان الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, diberi kelapangan dan dibukakan hati untuk sama-sama kita berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, masjid. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Orang yang mulia dia selalu pergi ke tempat yang mulia, masjid. Orang yang mulia dia selalu bertemu dengan orang yang mulia, para alim ulama, orang saleh, penuntut ilmu, orang yang abid beribadah pada Allah. Orang yang mulia selalu membaca sesuatu yang mulia, Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama. Demikian orang yang mulia selalu menziarahi orang-orang yang mulia. Orang sakit itu orang mulia. Orang yang ada ilmu itu orang mulia. Anak yatim itu orang yang mulia. Orang-orang miskin barangkali dipandang hina ketika dalam kehidupan. Mereka adalah sultan nanti di hari kiamat. Orang-orang sebegini yang lemah barangkali dilihat di dunia, nanti orang sebegini mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah. Maka tempatkan diri kita menjadi seorang yang mulia dengan membaca, mengunjungi, menziarahi, mengaji dengan orang-orang yang mulia dan berada di tempat-tempat yang mulia. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla pilih kita paling kurang malam ini berada di tempat yang paling mulia, dalam majlis ilmu yang sangat mulia, yang nilainya walaupun dibuat di masjid ini dekat dunia, tetapi nilainya sama dengan kebun dekat syurga.
Kalau yang namanya kebun, biasanya kalau di Sarawak kami itu, kalau kerajaan mungkin nak gunakan tanah tu untuk pembangunan, dilihat tanah itu. Kalau tanah yang kosong, dia punya pampasan sekian-sekian. Tapi kalau ada kebun, maksudnya ada tanaman, pokok kelapa ke, apakah tanaman di situ nilainya lain, akan dihitung setiap pokok itu tadi. Kalau namanya kebun, bermakna mahal. Ini kebun di dunia, belum lagi kebun di hari akhirat, dekat akhirat. Satu jengkal malah mungkin berapa inci sahaja tanah di akhirat. Kita nak beli dengan seluruh apa yang ada dalam dunia ini dengan kekayaan di daratan, demikian di udara, demikian di lautan, di dalam lagi tanah, tidak mungkin dapat membeli sejengkal tanah dalam surga itu, malah kalau ditambah dengan 10 dunia lain lagi, kerana surga itu mahal. Ala innaha ghaliyah, ghaliyah, ghaliyah. Apakah tidak surga itu mahal? Surga itu mahal, surga itu mahal. Karena itu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha menempatkan diri kita untuk menjadi mulia. Mudah-mudahan mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertambah kemuliaan kalau membicarakan sesuatu yang mulia. Sebab itu kita malam ini saya akan bawa satu perbahasan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang telah berlalu sekarang masih dibicarakan untuk menjadi panduan kita nanti menghadapi hari muka dan hari hadapan. Sebab manusia tidak boleh tidak hidup dalam 3 dimensi waktu. Waktu yang telah lalu, waktu yang lepas, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Tidak boleh tidak, mesti melalui 3 waktu ini. Waktu yang lalu, yang lepas itu namanya kenangan, memory. Waktu sekarang ini namanya kenyataan, reality. Waktu yang akan datang adalah suatu harapan, cita-cita. Orang yang baik, orang Islam yang baik, orang mukmin yang baik, seharusnya hari ini lebih baik daripada semalam, years ago. Dan hari esoknya biar lebih baik daripada hari ini. Setiap hari umur kita bertambah, biar hari itu lebih baik daripada semalam, dan esoknya lebih baik daripada hari ini, dari segi akidah kita, dari segi ilmu, dari segi iman, dari segi pengamalan. Sebab itulah orang yang beriman, yang baik, yang bijak, mereka gunakan apa yang telah berlaku dahulu sebagai suatu panduan dan pedoman untuk mereka jalani kehidupan sekarang ini, berpandukan apa yang telah dahulu berlaku, dan dia merencanakan untuk apa yang nanti dia akan lakukan atau tempuhi, sehingga hari ininya tadi kita sebut lebih baik daripada semalam, dan esoknya lebih baik daripada hari ini. Karena itu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini telah berlaku dahulu ketika Nabi berumur 53 tahun. 52 tahun sampai sekarang dibicarakan. Kita di Malaysia alhamdulillah lately kita bicarakan Isra' dan Mi'raj tidak mengikut waktu dah. Especially 27 Rajab kita bicarakan banyak tempat. Saya pun baru 2 hari lepas berceramah di Johor. Orang Johor menyambut Isra' dan Mi'raj peringkat negeri. Menteri Besar hadir, Datuk Mufti duduk bawah, Datuk Noh Gadot duduk bawah. Exco negeri kagum saya melihat. Subhanallah. Saya bercakap di sini 40 minit. Masya Allah. Kesungguhan ini ditunjukkan oleh kerajaan negeri Johor, termasuk Sultan dan juga semua exco negeri.
Kita menyambutnya barangkali bulan Rajab ataupun bulan-bulan lain. Sedangkan kita, Nabi menyambut Isra' dan Mi'raj every night, setiap malam. Buktinya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur malam melainkan dahulu membaca surah-surah Al-Quran, antaranya surah Bani Israel, iaitu surah cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini. Nak reflecting bahawa baginda adalah makhluk yang paling mulia alal itlaq dan Nabi yang paling agung dibandingkan yang lain. Kalau Nabi-Nabi lain itu seperti bintang-bintang di langit, maka Nabi adalah matahari yang penuh cahayanya. Kita dapat lihat bintang di langit pada waktu malam. Sebab apa? Sebab ada kegelapan, lalu ada bintang-bintang, lalu kita dapat lihat bintang-bintang itu. Tetapi bila hadir cahaya matahari, sirna habis cahaya bintang-bintang tadi. Apakah bintang itu hilang? Tak, bintang tetap ada, tapi cahayanya itu tersirna habis, hilang, kerana datangnya cahaya yang lebih besar, lebih kuat. Siapa? Cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana itu Al-Imam Al-Busiri mengatakan bahawa famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemuncak kepada ilmu mengenal bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan baginda adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk, bukan manusia, bukan nabi, bukan rasul, tapi makhluk yang paling mulia alal itlaq. Keseluruhannya tidak ada yang boleh menandingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini jugalah sepatutnya kita ambil i'tibar. Bukan hanya setiap peristiwa yang berlaku, tetapi ada isyarat-isyarat batin yang ada dalam peristiwa ini. Itu yang kita nak bicarakan sedikit dalam tempo 30 ataupun 35 minit malam ini. Ketika Nabi menjalani peristiwa Isra' langit, ini namanya peristiwa Isra', peristiwa bumi. Nabi berada di Makkah, kemudian pergi berjalan dengan Jibril melalui perjalanan bumi waktu malam, menaiki Buraq. Banyak ceritanya, berhenti dekat Taibah, dekat Tur Sayyina, dekat Madian, dekat Hebron, Baitul Laham, kemudian Bait Al-Muqaddas. Ini namanya peristiwa Isra'. Ikat Buraq dekat situ. Kemudian naik langit pertama. Naiknya bukan lurus, naiknya melencong. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti kat situ malaikat Jibril. Nabi terus berjalan. Langit yang ke-8 Sidratul Muntaha. Langit yang ke-9 Mustawa. Langit yang ke-10 adalah Al-Hadrah Al-Qudsiyah. Turun balik berjumpa dengan Nabi Musa, langit yang ke-6. Nabi Musa ceritanya panjang. Tanya apa yang difardukan, solat 50, minta lagi kurang. Minta lagi kurang ke atas 35, turun lagi dapat 45, 40, 35, 30, 9 kali turun naik. Kemudian daripada langit yang ke-6 turun, bukan terus ke Mekah sini, turun 6 tadi, 5, 4, 3, 2, 1, turun balik dekat Bait Al-Muqaddas Palestin, ambil lagi Buraq, baru balik dekat sini. Peristiwa ini semuanya berlaku hanya dalam 30 minit sahaja. Sebab itu Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Orang Arab kalau sebut malam ada dua perkataan. Satu lailun, yang kedua lailatun. Kalau lailun, a part of night. Kalau lailatun, for the whole night. Yang dikatakan the whole night, keseluruhan malam, maghrib sampai subuh, itu maksudnya keseluruhan malam, lailatun. Tapi kalau lailun, a part of night, it could be the first 1/3 of night, could be the second 1/3 of night, could be the last 1/3 of night. Ulama mengatakan
Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku the last one third of night, 1/3 malam yang akhir itu. Dan ini sangat luar biasa. Yang saya nak sebut di sini adalah peristiwa Mi'raj. Tadi peristiwa Isra'. Itu biar Ustaz-Ustaz lain ataupun guru-guru lain kita yang berbicara, memang sudah banyak dibicarakan, dan saya nak bicarakan yang ini. Ini perjalanan langit ini. Ulama katakan hebatnya perjalanan Nabi, sebab ia menemukan perjalanan bumi dan perjalanan langit. Ia menemukan perjalanan alam bawah, alam sufli, alam mulki di bawah ini, alam syahadah, dengan menemukan dengan alam ulwi, alam atas, alam amri, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ini tiga ini. So itu pertembungan dua ini. Masya Allah, langit bumi dengan langit, perjalanan bawah, alam bawah dengan alam atas. So itu peristiwa ini sangat ajaib dan sangat luar biasa. Ketika di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam, yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam, yang keempat Nabi Idris alaihi salam, yang kelima Nabi Harun alaihi salam, yang keenam Nabi Musa alaihi salam, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulama katakan 7 lapis langit ini adalah 7 maqam untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, untuk kita mengenal Allah, kita mesti berjalan. Sebab itu Nabi berjalan, tidak statik dekat Makkah saja, berjalan. Maksudnya apa? Cari ilmu untuk mengenal Allah. Ilmu itu namanya ilmu apa? Ilmu aqidah dengan ilmu ma'rifah. Satu. Yang kedua, jauhnya Nabi berjalan. Kalau perlu mencari guru, tidak ada dalam kawasan Damansara Utama ini. Nak cari guru hakikat ini, cari. Walau pergi jauh tidak mengapa. Sebab apa? Sebab nak mendapat jus itu, kalau tidak ada orang di situ. Yang ketiga, jangan lupa dengan syariat, walaupun nanti kita akan belajar ilmu hakikat. Sebab itu perjalanan bumi itu adalah isyarat syariat, sebelum nanti kita masuk kepada tariqat, hakikat dan ma'rifah. Yang keempat, kenapa Nabi berjalan dengan malaikat Jibril alaihi salam? Tidak bolehkah Allah terus naikkan Nabi seorang diri? Kenapa tidak boleh? Allah Maha berkuasa. Tapi kenapa harus dengan malaikat Jibril yang terlebih dahulu bersama dengan para nabi dan rasul yang dahulu? Kerana malaikat Jibril adalah malaikat yang berpengalaman. Sebab itu kata ulama, nak mencari ilmu batin ini, nak mendekatkan diri kepada Allah, ilmu agama, ilmu berjalan kepada Allah, ilmu hati, jangan seorang-seorang. Jangan cukup membaca dekat internet ataupun buku ataupun magazines ataupun YouTube lalu kita cuba nak berjalan seorang. Jangan. Takut nanti kita, kata ulama sufi, adalah orang yang salik berjalan kepada Allah. Tapi harus diingat, orang yang salik ada dua. Satu, orang yang salik yang waqif, terhenti, orang berjalan tapi terhenti. Satu lagi orang yang salik tapi ta'ir, orang yang berjalan tapi dia terbang. Orang yang berjalan kepada Allah tapi dia terhenti, dia niatnya bagus, tapi karena tak ada guru, apabila datang dunia dengan 3 ta kepadanya, rebah dia di situ juga. Ta, wanita. Ta, tahta, jawatan, pangkat, kuasa. Ta, tahta. Pertama harta, yang kedua wanita, yang ketiga tahta, jawatan dan sebagainya. Habis kelabu matanya, terus dia di situ berhenti. Orang ini tak boleh meneruskan perjalanannya. Adapun orang yang dibimbing oleh guru yang mursyid, tadi di Al-Kim saya cerita ada 5 ciri guru yang mursyid tadi. Boleh dengar kembali nanti pada hari Ahad pukul 1 pagi. Kalau tak tidur lagi lah Abang Haji. Ada 5 Nabi pesan, la tujalisu inda alimin, jangan kamu duduk dengan seorang yang alim itu.
illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin, melainkan seorang alim yang boleh mengeluarkan kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Minasyakki ilal yaqin, mengeluarkan kamu daripada syak kepada yakin. Minal kibri ila tawadhu', daripada sombong arrogant kepada humble dalam kehidupanmu. Yang 3, dengar nanti buku 1 hari Ahad, supaya kita tahu apa kata ulama, apa kata Imamul Ghazali rahimahullah. Jangan sebarang melihat guru itu, jangan hanya petahnya berbicara, ataupun besar serbannya, ataupun lebat janggutnya, ataupun panjang jubah dan khirqahnya, jangan. Tapi dilihat akan ciri-ciri yang ada padanya. Kerana itu bertanya dengan orang yang ada ahlul qulub, ada hatinya hidup, sirnya hidup. Jangan berjalan seorang-seorang. Sebab itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang kelima, sebelum nak naik, tak naik lagi ni, baru berjalan kat sini ni. Yang kelima, kenapa harus guna borak? Why not Nabi terus naik terus, senang. Borak lagi, stop dekat 5 tempat lagi, mengimami para Nabi dan Rasul lagi, baru naik the first, second, third. Kenapa tidak suang terus? Kenapa harus pakai borak tadi? Tak pakai borak pun tak apa. Ini nak mengajar dalam dirimu berjalan kepada Allah. Jangan tinggal usaha, jangan tinggal asbab. Jangan. Kalau perlu makan, makan. Sebab itu asbab untuk kita kenyang. Walaupun kenyang bukan kerana makan, tapi asbab makan itu kita kenyang. Berapa ramai orang yang makan tak kenyang-kenyang. Berapa ramai orang yang tak tidur tapi kuat badan, tubuh badan. Masya Allah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man sembahyang subuh 40 tahun dengan wuduk solat isyak. Sembahyang subuh 40 tahun dengan wuduk solat isyak. Kerana itu jangan tinggalkan asbab. Kerana asbablah, kerana usahalah Allah memuji akan asbab itu, akan usaha itu, akan amal itu. Wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, bekerjalah kamu, beramallah kamu, nanti akan dilihat oleh Allah dan para rasulnya orang mukminun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, maka akan nanti dikembalikan apa yang kamu kerjakan itu kepada yang maha mengetahui akan dunia ghaib dan dunia syahadah, dan akan dibalasi apa yang kamu kerjakan itu, dan Allah yang mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Kita nak berjalan mengenal Allah ini, mesti pertama dahulu kenal dengan diri kita. Sebab itu Nabi Adam itu adalah manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu datang daripada Nabi Adam, dan Adam berasal daripada turab, daripada tanah. Adam, Nabi Adam, datuk kita adalah manusia. Abul Bashar, bapa kepada manusia Nabi Adam alaihissalam. Sebelum nak mengenal Allah, kenal diri kita dahulu. Kenal akan diri kita, kenal akan rahsia diri kita. Ini namanya maqam muhdith. Yang pertama sekali, maqam muhdith, mengenal yang baharu. Kita inilah dalam bentuk jirim yang ada jisim dengan jauhar, yang punya arab yang ke-9, yang ada 9 itu maqulat ashar. Ini dalam ilmu akidah. Kenal diri kita. Siapa yang menjadikan kita ini? Ada 3 persoalan yang dalam kehidupan selalu bersama dengan insan itu. Kalau gagal jawab 3 soalan ini, nanti payah nak menempuh dunia kemanusiaan. Pertama, min aina, from where you come. Ila aina, where you wanna go. Walimada, what is your purpose of coming onto this temporary world? Apa tujuan kamu hadir ke dunia ini? Allah yang bagi jawapan, Nabi yang bagi akan jawapan. Inna lillah, kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Selesai.
kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Meaning to say, you are created by Allah. Kamu itu dijadikan oleh Allah. Because you are created by Allah, you are the creations of Allah. Kamu adalah makhluknya Allah. Karena Allah yang menjadikan kamu, Allah Khaliq, kamu adalah makhluk, mesti ada tanggungjawab kamu dengan makhlukmu itu. Maka apa tanggungjawab itu? Itulah tujuan kita dihidupkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan apa? Melainkan kamu akan dibagi peluang untuk beribadah kepadaku sehingga nanti aku akan redha kepadamu. Itu tafsiran paling accurate, tafsiran paling tepat sekali. Bukan dengan kamu dijadikan Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu betul, tetapi kurang tepat dari segi makna kesufiannya. Sebab apa? Sebab kalau kita dijadikan untuk beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah mengambil faedah daripada penciptaan itu. Walhal Allahu mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma adah. Allah terkaya daripada yang lain daripadanya. Bermakna Allah tidak berhajat kepada ibadah kita. Kalau seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai yang the last person, umat Nabi Muhammad before the doomsday, tak solat pun tidak akan mengurangkan sedikit pun kemaharajaan Allah, kekuasaan Allah. Kalau semua pun semua glorifying Allah, membesarkan Allah, bertasbih pada Allah, tahmid pada Allah, tidak sedikit pun menambahkan akan kehebatan Allah. Sebab Allah tak berhajat pada semua itu. Karena itu tafsiran yang paling accurate kata guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullah wa ra'ah wa mata'a nabihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Lam di situ bukan lam li ta'lil, tapi lam li sayrurah. Kalau lam li ta'lil yang mengaji bahasa Arab, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Translation ini betul, tapi not that accurate. Yang paling accurate, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu li sayrurah, melainkan untuk memberi peluang kepada mereka beribadat kepadaku. Kita yang dapat faedah, faedah kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah, sehingga nanti Allah akan bagikan apa? Kerana kita beribadah, Allah bagi kita keridaan dan bagi surganya dan bagi pahalanya. Itu tafsiran paling tepat sekali. Kerana Allah tidak mungkin mengambil faedah daripada penciptaan kita ini. Kita yang mendapat faedah. Karena itu beribadah kepada Allah dalam bentuk yang sangat luas sekali, supaya kita hanya dan hanya menuhankan Allah, bukan yang lain daripada Allah. Tetapi selagi ada perasaan sombong, selagi ada perasaan bongkak dalam hati, bagaimana kamu nak mendapat pangkat abdun, ubudiyah kepada Allah? Karena itu kenal dirimu. Dirimu itu dulu tak ada dalam dunia. Allah yang menjadikan kamu, bermakna kamu lemah. Mohon maaf kalau kita lihat dari segi sains, human embryonic processes, apabila berlaku proses fertilization, sebelum itu lagi, apabila sperm dengan ovum, sperm itu berjalan dalam tube fallopian, jutaan, ada yang mengatakan 2 million, ada 2 million seorang, satu sahaja yang lepas dan dia boleh penetrate ovum, maka nanti ditakdirkan Allah menjadi manusia. Cuba bayangkan, kalau dalam 2000 tadi itu, 2 million tadi itu bukan kita yang terpilih, tak mungkin Ustaz Mahathir hadir sekarang ini. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini. Karena kita yang dipilih oleh Allah itu, bermakna kekuasaan Allah, pilihan Allah. Dalam 2 million tadi, kenapa kita yang dipilih? Sebab itu benar bersyukur pada Allah. Jangan bunuh diri sebarangan, suicide. Nyawa ni miliknya Allah. Kita ini dianugerahi oleh Allah. Jangan merasa inferiority complex dalam kehidupan ini. Sebab kita ini adalah pilihan Allah. You are the best, among the best. Dalam 2 million tadi, kenapa kita seorang yang dipilih? Maka balas akan pilihan Allah ini dengan satu je, Allah minta ta'abud pada Allah.
ubudiyah kepada Allah. Tapi nak sampai ke situ, kenal diri kamu dulu. Kamu yang dulunya tidak ada di dunia ini, Allah yang mengadakan kamu. Kamu sekarang ini Allah lengkapkan dengan apa? Dulu tak kenal apa-apa, Allah bagi kenal padamu. Lalu kamu berilmu, kamu jadi orang yang expert, kamu jadi orang yang pandai. Kamu ada ilmu dalam perniagaan, buat business, making the profits. Jadi sekarang you are somebody dan dihormati barangkali. Begitu juga dulu tak pandai pun kamu berbicara bab agama, malah sangat keras dan payah untuk menuturkan, membaca makhraj huruf alif ba ta tha. Tapi kenapa sekarang kamu menjadi qari? Begitu juga dulu kamu tak ingat apa-apa, tapi sekarang Allah bagikan kekuatan ingatan pada kamu. Dengan kekuatan ingatan, kamu menjadi wakil Malaysia dalam tahfiz kah, ataupun wakil dalam masalah dalam hafazan kah? Semua itu siapa yang bagi itu? Allah. Karena itu kamu datang dulu di dunia dalam keadaan furada, dalam keadaan seorang diri, mohon maaf, bertelanjang, tidak tahu malu ketika itu. Tetapi growing up, Allah equips you with all those knowledge, maka kamu jadi orang dan somebody sekarang ini. Tapi ingat, semulia-mulia mukamu itu, kamu menanggung najis dalam perutmu. Segelema-gelema mukamu itu diangkat-angkat orang ketika sujud, sama sahaja dengan kaki kamu yang dipijak-pijak itu. Sehebat-hebat kamu, mohon maaf, ketika sujud lebih tinggi punggung. Punggung tu lebih tinggi daripada muka. Walhal muka ini tempat yang mulia, tapi punggung itu yang di situlah keluarnya macam-macam. Najis, angin, air kencing lebih tinggi daripada muka ini. Maka kamu kenal bahawa kamu ini ada banyak kelemahan. Walaupun sekuat macam mana pun kamu tak boleh lawan gajah. Walaupun setajam-tajam mata kamu tak boleh lihat burung helang. Walaupun sekuat-kuat kamu, mengantuk kamu nanti walaupun tengah ceramah. Tak ada masa, tak ada malam lagi. Hari ini tadi cuba tengok berapa ramai orang syahid waktu kuliah Jumaat. Syahid termasuk orang yang bercakap ni. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ada padanya sinatun. Kata tuan guru kita, tuan guru Syekh, tuan guru Dato' Harundin, sinatun, bunga-bunga mengantuk. Baru bunga-bunga mengantuk tu Mak Syah. Belum mengantuk lagi. Bunga-bunga mengantuk, wala naum, tidak tidur. Kita tak ada tidur, kita dah tidur. Masya Allah. Kita mengenal lemahnya kita ini. Sekuat mana hafazan kita, one day it will be blunt. Nanti dia akan tumpul. Kan dulu Mak Ajah, Masya Allah, orang paling kacak dalam kampung Pinang Sebatang ke apa dulu Mak Ajah. 5 orang pengaji datang meminang. Itu umur sweet 17, umur 17 tahun. Tapi bila sudah 70, macam mana Mak Ajah? Mata sudah kabur, kulit sudah kendor, gigi sudah gugur, rambut uban dah berterabak, tak boleh makan lain melainkan makan bubur. Jalan-jalan macam nak kolaps, masuk dalam kubur. Ni umur 70 ni. Itu nama muhdith. Muhdith maksudnya kamu nanti akan berubah daripada kuat kepada lemah. Ya Allah, bila insan sudah tahu dengan kepandaiannya, banyak lagi kejahilannya. Dengan kekuatannya, banyak lagi kelemahannya. Orang lihat kita hebat sebab dia tidak lihat kelemahan kita. Orang lihat kita pandai sebab dia tak tahu kejahilan kita. Orang lihat kita bagus sebab dia tidak lihat yang tak bagus pada kita. Siapa yang tutup itu semua? Allah. Karena itu bersyukur pada Allah.
Karena itu bila orang tahu mempositionkan dirinya sebagai hamba, maka dia kenal dia hamba yang lemah, hamba yang lelah, hamba yang jahil, hamba yang kurang segala-galanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Tuan-tuan tadi mak ajar tuan-tuan lah, mungkin awal datang tadi, seawal pukul 7 dah datang dekat masjid kita ni. Seorang tak berani duduk kat depan ni, tempat tikar imam. Sebab apa? Ini untuk imam. Kita tahu kedudukan kita adalah makmum. Nah, tadi waktu saya solat sunat tadi, tak ada seorang pun berani duduk dekat sini, pegang mikrofon kan, hello, pun tak berani duduk kat sini. Sebab ini khas untuk penceramah malam ni. Nah, sebab kita tahu kita malam ni untuk mendengar ceramah, bukan jadi penceramah. Nah, ni masya-Allah kamera ni. Masya Allah, tak berani kita nak usik-usik sebab dia orang yang ahli. Kita tahu diri kita tu apa. Kalau kita tahu diri kita, maka kita akan kenal akan Tuhan kita. Nah, kita berhenti setakat ni dulu nah. Ada 6 lagi ni mak ajar ni, baru pertama ni. Ni mau sambung bulan depan ni tak habis. Dia ada 7. Ada 7 maqam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru kita lepas yang pertama, kita sambung yang 6 lagi lepas insya-Allah. Lepas azan. Tadi saya janji 15 minit, saya tengok ada 3 minit lagi. 3 minit. Naik dulu lah. Naik langit dulu. Lepas langit pertama mengaji, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Adam tadi. Maqam apa tadi? Maqam muhdis ataupun maqam mengenal diri dan mengenal rahsia diri. Naik langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Isa lahir ke dunia tanpa bapa. Baginda lahir kerana ruh yang telah dimasukkan Allah ke dalam badannya, maka menjadi manusia. Karena itu makam ini namanya makam roh. Makam yang kedua ni namanya makam roh. Nabi Isa hidup kerana ada roh. Buat burung dengan tanah liat, kemudian lambung jadi burung. Burung itu hidup kerana apa? Kerana roh. Menghidupkan orang yang mati. Orang mati memanglah berpisah roh dengan jasad. Wa mal mautu illa rahlatun ghayra annaha minal manzilil fani ila al manzilil baqi. Tidaklah yang nama kematian itu melainkan perpindahan roh daripada dunia yang fana kepada dunia yang kekal, baqa, alam akhirat. Kembalikan balik roh, boleh bercakap balik, boleh hidup balik. Nabi Isa itu hidup kerana roh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kenal diri kita ini tak ada apa-apa, banyak kelemahan, banyak kekurangan tadi itu, naik satu makam lagi. Maka kita mengenal memang benar saya tidak berkuasa. Kalau saya mati, saya boleh buat apa-apa ini kerana apa? Kerana saya hidup. Saya hidup kerana ada roh yang ada dalam badan saya. Saya memegang, zahirnya saya memegang, hakikatnya kerana roh yang ada dalam badan saya. Berapa ramai orang yang kuat-kuat badan, bodybuilder, tapi ketika meninggal habis ketul-ketul gitu je. Tapi kalau nak buat hidung lagu ni pun dia tak marah dah, pasal dia meninggal. Kerana tak ada roh. Masya Allah. Seseorang itu buat sesuatu, tukang rumah, Masya Allah, bila buat rumah gergaji dan sebagainya, jadi tiang, jadi rumah, jadi bangunan, seolah-olah dia yang buat, tapi sebenarnya apa? Roh yang diberikan oleh Allah. Orang yang berlari dapat nombor 1, Masya Allah, hadiah besar, apapun nama permainan, seolah-olah dia yang bermain, hakikatnya roh yang ada dalam badannya. Kalau ahli sukan itu dah meninggal dunia, apa sukan pun tak boleh main. Sama dengan guru, sama dengan penceramah, sama dengan imam, sama dengan siapa sahaja. Kerana roh yang ada dalam badannya. Orang yang buat bisnes itu kalau sudah paralyzed, tidak mungkin dia akan running the business. Kita berhenti kerana dah ada ASEAN lain. Kita sambung sekejap lagi insya-Allah. Insya-Allah 15 minit. Langit yang kedua itu namanya maqam roh.
kita tadi mengenal diri kita ini tidak ada apa-apa, naik satu makam lagi, iaitu memang kalau Allah tidak bagikan kita ini roh, tidak mungkin kita berbuat, tidak mungkin kita beramal, tidak mungkin kita menulis, tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu apapun. Semuanya kerana roh yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Itu semua dijadikan oleh Allah. Karena itu orang bila sudah tahu itu, maka jangan ada sombong pada dirinya. Orang itu sombong kerana apa? Dia merasakan dia yang buat, dia yang lakukan, dia yang buat, dia yang menahan, dia yang memberi. Orang sebegini masih ada lagi sifat kibir, kesombongan dalam dirinya. Kerana dia masih lagi terhijab dengan ainul athar, pandangan yang boleh memberi bekas. Ainul athar, dia yang memberi bekas, dia yang memberi, dia yang menahan, dia yang menghalang, dia. Kan nanti bila dia kenal semuanya datang daripada Allah, maka dia akan terbuka hijab ainul athar menjadi ainul mawjud. Kewujudan ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas sahaja, Nabi Isa adalah Nabi yang paling fakir. Fakir bukan bermakna fakir papa kedana, tidak, tapi sangat zuhud. Maqam fakir ini maqam yang tinggi bagi ahli tauhid. Sebab fakir ada 4 perkataan, 4 huruf, fa, qaf, ya, ra. Fa itu fana. Orang yang selalu merasakan dirinya itu lebur nanti, tidak ada ananiyah, tidak ada keakuan, tidak ada aku, kesombongannya. Kehidupannya sangat bersyukur dan sederhana, qanaah. Qaf yang kedua, qanaah. Fa, qaf yang kedua, qanaah. Merasa cukup walaupun sedikit. Alhamdulillah. Kalau Allah uji kita dengan plenty of money, mungkin zaman sekarang, waktu sekarang kita tak ada dekat sini, mungkin tengah menguruskan bisnes kita. Allah ujikan kita, alhamdulillah, dengan apa yang ada sekarang ini. Sempat kita menyempatkan diri datang ke rumah-rumah Allah, sempat kita solat, sempat kita baca Quran. Kalau tidak, sibuk kita memanjang. Qanaah, ya radahullah, Allah redha padanya. Kalau Allah sudah redha pada seseorang, itulah kejayaan dalam dunia dan akhiratnya. Kejayaan bukan dinilai dengan banyaknya pengikut, tingginya ilmu, hebatnya berhujah, hebatnya title, jawatan dan pangkat, banyaknya harta dan banyaknya properties yang dimiliki. Kalau demikian, Qarun diredai oleh Allah. Kenapa tidak Qarun? Kalau banyaknya pengikut, Fir'aun banyak pengikut. Kenapa tidak Fir'aun? Kalau kerana jawatan dan pangkat, itu Haman akan dapat position di sisi Allah. Kenapa tidak? Tiga-tiga ini menjadi bahan bakar nanti dalam neraka. Kenapa para sahabat yang sederhana begitu mendapat title radhiyallahu anhum wa radu'an? Kenapa? Karena Allah redha. Kemudian ra itu ridwanun ilallah, dia redha kepada Allah. Begitulah sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan redha mereka juga pada Allah. Langit yang ketiga, supaya kita sempat habis pukul 8.55 insya-Allah. Nanti boleh pastikan 8.55 saya berhenti. Lebih 1 minit potong gaji tak habis sambung tahun depan insya-Allah. Sebab benda ni tak akan selesai. Nabi setiap malam Nabi baca Isra Mi'raj ini, surah ini mengingatkan peristiwa yang sangat agung yang tak pernah berlaku pada Nabi dan Rasul yang lain. Yang ketiga, Nabi berjumpa dengan malaikat Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, Nabi yang kacak, handsome. Kacak dari segi muka, kacak dari segi akhlak. Tak kacak macam mana? Perempuan-perempuan lihat Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, muslimat perempuan ni, ya Allah, terhiris
dibesarkan mereka, terhiris jari-jari mereka kalau melihat wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih lagi ma'ajah adik-adik. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, disebut dalam kitab Khasail, syarah kepada kitab Syama'il, disebut satu syair yang disebutkan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Kalau perempuan yang sama tadi itu terhiris jari mereka melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf, kalaulah perempuan yang sama melihat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terhiris hati-hati mereka. Bukan jari ma'ajah, hati-hati mereka. Hati kalau sudah terhiris, hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam, kecintaanmu pada sesuatu menyebabkan kau pekak dengan kau buta. Tak kira apa orang kata, yang penting Laila itu lawa. Tak kira orang tengok lagu mana Laila, yang penting Laila itu lawa. Tu yang kata Laila Majnun. Laila Majnun pasal itu. Kenapa ma'ajah? Nama asalnya adalah Qais, tapi kerana dia, mohon maaf bahasanya, gila, dia admire sangat dengan Laila. Satu hari dia cium tembok pagar rumah Laila. Orang kata hang gila kan? Awak hang cium tembok. Dia mula bersyair, saya lupa syair tu. Dia kata, aku sebenarnya bukan mencium tembok, tapi aku mencium Tuan punya tembok. Tu kata gila. Sampai taraf tu nah. Masya Allah, tabarakallah. Pangkat yang ketiga ini makamnya makam cantik jamal. Manusia tadi yang pertama, dia tahu dia ini banyak serba kekurangan, jahil. Maka ya Allah, hiasi kami dengan kecantikan ilmumu. Maka belajar. Sebab jahil itu tak baik, jahil itu hodoh, maka cantikkan dia dengan ilmu. Kita tadi yang mengenal banyak buat dosa, kesalahan dan banyak buat maksiat, ini najis ini. Maka cantikkan dia dengan haruman dan bauan pahala ta'abbud, taqarrub, ubudiyah kepada Allah. Kita ini dipalitkan dengan kelalaian ghaflah. Maka ingat banyak pada Allah, belajar zikir, tuntut daripada guru kita supaya berzikir hari-hari kita diisi dengan zikir. Paling kurang membaca Quranul Karim. Imam Syafi'i baca Quran setiap hari, khatam 30 juzuk Al-Quran. Ramadan akan datang ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau khatam Quran 30 hari itu 60 kali khatam mengaji. Masya Allah. Kita biru muka kita nak baca Yasin 3 kali khatam. Nisfu Syaban mengaji. Awaklah, Ustaz boleh tak kita kompres menjadi 1 kali baca saja dengan 10 niat? Siapa kata tak boleh? Sila. Tapi the more the better. Lagi banyak kita buat, lagi banyak dapat. Orang yang OT overtime, lagi banyak dia OT, lagi banyak dia dapat income. As simple as that. Orang yang berniaga, lagi banyak jam dia berniaga, lagi banyak income masuk. Demikian. Hiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Buang sifat-sifat madmumah. Saya dah 5 minit saja ni, tak sempat saya nak kupas panjang-panjang. Nanti satu masa saya cerita dalam radio nanti, insya-Allah. Tak pun tuan-tuan nanti tulis dekat Google, tulis 7 makam mengenal Allah. Yang saya pernah cerita benda ni dalam 3 tahun lepas, 2 tahun lepas ada dalam YouTube. Bukan YouTube. Tak ingat saya. Yang penting tulis saja 7 makam mengenal Allah yang saya sebut ni ada dalam tu. Cuma yang ni tambah banyak lagi. Yang itu yang dulu-dulu. Saya lepas sajalah naik langit yang keberapa dah kita ni? Yang keempat tadi, yang ketiga makam jamal. Jamal tu cantik. Hiasi dirimu dengan sifat-sifat mahmudah. Buang sifat-sifat madmumah yang tak elok itu. Kalau madmumah apa? Marah, benci, hasad, ujub, takabbur, ghaflah, lalai, jahil. Hiasi dia dengan sifat-sifat mahmudah yang baik-baik, qanaah, taubat, sabar, zuhud dan segalanya. Naik langit yang keberapa? Yang keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam.
Nabi Idris pernah dirasakan Allah surga dengan mati. Maka makam ini namanya makam jannah dan makam maut. Makam surga dengan makam mati. Apa maksud mati ini? Matikan dirimu daripada sifat-sifat yang tidak elok. Matikan akan kemanusiaanmu. Nanti engkau akan lihat Rabbaniyahnya Allah Azza wa Jalla dalam dirimu. Karena itu matikan akan dirimu yang mempertuhankan orang lain sebagai Tuhanmu, pangkat sebagai Tuhanmu, wanita sebagai Tuhanmu, dunia, itu semua akan lenyap dan binasa. Dunia zindagi hai bakhud mukhtasar, lakin akhirat zindagi hai hamisha. Dunia tempat tumpangan buat sementara sahaja, akhirat everlasting, akan kekal abadi. Matikan dirimu, jangan berpegang dengan harta, jangan pegang pada kuasa, karena semuanya miliknya Allah. Kalau tidak kamu mengambil akan miliknya Allah. Karena itu Nabi mengatakan, faman arada an yanzura al-mayyita yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang nak tengok mayat berjalan di muka bumi ini, tengok Sayyidina Abu Bakar, imannya macam mana. Ya, kupasannya panjang, dengar dalam YouTube nanti. Terus langit yang kelima, Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun dicintai, dikasihi oleh kaumnya. Maka makam ini namanya makam mahabbah. Raih cintanya Allah. Bagaimana nak meraih cintanya Allah? Bersihkan dirimu itu daripada sifat-sifat kotor. Hiasi ia, nanti Allah akan kasih padamu. Karena itu dalam kajian sufi, ilmu kesufian, perjalanan kita kepada Allah mesti ada takhalli, kemudian tahalli, itu untuk kita. Adapun urusan yang tajalli, itu urusan Allah. Takhalli, kosongkan dirimu daripada sifat-sifat madmumah, blame wafi, yang saya sebutkan tadi. Kosong habis. Hiasi dia dengan sifat-sifat mahmudah, praise wafi. Kalau kamu boleh buat ini semua, tekan akan nafsumu yang jahat dua itu. Apa? Nafsu ammarah dengan nafsu lawamah. Sebab inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Biar dia naik jadi nafsu lawamah, naik lagi nafsu mulhimah, naik jadi mutmainnah, naik lagi radiyah, naik lagi kamilah, mutakamilah. Setiap satu tu ada lagi perbincangannya. Sama juga tengok dalam YouTube nanti. Bila sudah selesai itu semua, kita meraih akan cintanya Allah. Bila Allah sudah cinta, walaupun seluruh makhluk membencimu, engkau akan dicintai oleh Allah. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan kasih sayangnya, kasih makhluk kepada kamu, walaupun seluruh manusia tidak mencintainya. Bila Allah sudah kasih, maka malaikat Jibril akan kasih, malaikat di langit akan kasih, tumpah akan kasih itu pada daratan, manusia mengasihinya, hatta binatang kasih padanya, hatta dalam ikan di laut kasih padanya, hatta tastaghfiru lahumul alhitan fil bahar, sehingga ikan-ikan di laut itu mohon ampun padanya. Naik langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah maqam munajat, kerana Nabi Musa telah mentauhidkan Allah dari segi af'al, dari segi sifat, dari segi asma. Tidak ada yang lain, bulat hanya kepada Allah. Sebab itu orang yang sombong tidak akan munajat kepada Allah. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Wa wa'adna Musa 40 lailatan. Pembicaraannya sambung lagi dalam YouTube. Yang terakhir, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini nama peringkat yang paling tinggi mengenal Allah, namanya peringkat tauhid. Sudah tidak ada makhluk di dalam hatinya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Ibn Isa Al-Halabi, beliau menulis dalam kitabnya Haqa'iqun Anit Tasawuf. Beli kitab itu, pelajari kitab itu. Tingkat yang katanya cinta, hubbun, itu ada 13, ada 11 pangkatnya. Asyik, masyuk, cinta, rindu, itu bawah-bawah tu. Yang paling tinggi namanya apa? Khullah. Khullah, dah tak kira diri dia. Yang penting yang dicintainya, mencintainya.
dua orang nabi saja dapat pangkat ini. Satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah. Sebab itu pangkat ini namanya khullah. Sehingga disuruh sembelih anaknya itu. Siapa sanggup sembelih anak sendiri? Dahlah dapat Nabi Ismail ketika baginda berumur 82 tahun. Baru nak bermesra dengan anak, disuruh sembelih oleh Allah. Sembelih. Ya Allah, siapa yang sanggup buat demikian? Kalau tidak mantap imannya kepada Allah, maka itulah namanya maqam tauhid. Hanya Allah yang dipercayai olehnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian 7 pangkat untuk kita mengenal Allah secara ringkas tadi. Pertama, maqam muhdith, maqam mengenal diri dan rahsia diri. Yang kedua, maqam ruh. Yang ketiga, maqam jamal, cantik. Yang keempat, maqam jannah dengan maut. Yang kelima, maqam Nabi Harun, maqam mahabbah. Yang keenam, Nabi Musa, maqam munajat. Yang ketujuh, maqam tauhid. Sebenarnya setiap satu tu panjang lagi huraiannya, cuma setakat itu sahaja. Baik. Buku ini antara buku saya bawa dekat luar sana tu. Saya nak kongsi 3 amalan saja dalam masa 3 minit, dan amalan tu ada dalam buku ini. Tuan-tuan ikut saya sebut. Nanti ada kesempatan bolehlah beli buku ni dekat luar sana. Harganya RM6 sahaja, untuk kita amalkan amalan yang guru kita ijazahkan pada kita semua. Tuan-tuan ikut saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya dapat ijazah ni daripada Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Ulama katakan sekali kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seumpama kita menyebut 72,000 kali. Kenapa? Ya Allah, sekali kami sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagilah pahalanya fi kulli lamhatin, pada setiap kerdipan mata. Manusia berkedip mata 48,000 kali sehari. Wa nafasin, dan turun naik nafas, manusia turun naik nafas 24,000 kali sehari. Campur dua tu jadi berapa? 72,000 kali sehari. Baik. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Hadis Nabi mengatakan, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat ini sekali tadi, wajiblah baginya syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalah tuan-tuan sebanyak mana pun. Satu lagi yang terakhir, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma huwa ahlu. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, man qala jazallahu Muhammadan ma huwa ahluh faqad at'aba 70 malakan alfa sabah. Siapa yang baca ayat ni tadi itu sekali, dia telah membenarkan 70 malaikat menulis pahalanya 1000 pagi. Sekali baca tadi itu. Karena kita minta borong pada Allah, ya Allah, balaslah apa yang layak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Antara amalan para alim ulama, baca Bismillahirrahmanirrahim 786 setiap hari. Kalau kita ada hajat, bacalah ia 7 hari berturut-turut dengan bilangan 786 itu. Kenapa 786? Ini khurafat kah? Tidak. Ada satu ilmu namanya hisabul jummal. Bila dikira, ba tu ada nombor dia, sin ada nombor dia, mim ada nombor, campur semua 786.
Itu rahsianya. Bismillahirrahmanirrahim. Amallah setiap hari 786 insya-Allah. Nanti orang akan kasih pada kita, musuh akan kasih pada kita. Orang berhutang tu insya-Allah lembut hatinya bayar hutang kita. Ramai dengan yakin ni. Demikian. Yang terakhir juga dalam buku ni, usahakan lepas solat isyak jangan tinggal sembahyang sunat 4 rakaat. Lepas isyak nanti buat di rumah baik, buat dekat masjid baik, 4 rakaat sekaligus baik ataupun dua-dua pun baik. Yang penting 4 rakaat lepas solat isyak. Sebab Nabi menyebutkan arba'un ba'dal isya kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sunat yang dikerjakan lepas solat isyak samalah mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasaih, 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar menyamai 30,000 rakaat di malam-malam yang lain. Hanya untuk solat sunat 4 rakaat sahaja. Adapun Fatihah yang lain itu macam ganjaran yang lain. Tapi untuk bulan Ramadan itu betul ganjarannya luar biasa. Tapi ini hanya 4 rakaat solat sunat selepas solat isya. Kita ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain tadi, dan siapa yang beli buku ni ke tak beli buku ni, saya ijazahkan juga seluruhnya untuk amalkan amalan dalam kitab ini dan sampaikan pada isteri kat rumah, isteri suami-suami yang tak mari, datuk datin yang tak mari, bang haji semua sekali. Dan kita baca Fatihah sekali untuk guru-guru kita yang mengijazahkan ini. Cuma satu saya minta, siapa yang beli buku ni tolong jangan photostat. Siapa yang buku ni nak photostat 1-2 muka surat boleh lah, tapi jangan di photostat semua sekali sebab saya ada perjanjian dengan penerbit. Itu sahaja. Adapun untuk urusan lain tidak ada kepentingan saya, cuma saya menjaga ada perjanjian dengan penerbit itu sahaja. Lagipun harganya murah, beli untuk kawan-kawan. Kalau mereka beramal ini, kita senang-senang dapat pahala. Walaupun kita meninggal bila-bila esok, bukan esok-esok pahala berterusan sampai bila-bila. Modal RM6 sahaja. Ya salam. Itulah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nazir masjid, pengurusi, imam dan semua IJK menyebut saya pada malam ini. Saya rasa tak puas. Sebab apa? Sebab saya tak kupaskan satu-satu tu dengan sepatutnya. Nanti boleh lihat dalam YouTube nanti. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.